Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini satu laporan polis telah dibuat terhadap Ahmad Zahid Hamidi. Ini berkait dengan kenyataan Zahid bahawasanya 30 orang ahli Parlimen Barisan Nasional menyokong Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri atas titah Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Mengikut cerita, 15 ahli Parlimen Barisan menyokong Muhyiddin Yassin, lagi 15 menyokong Anwar Ibrahim. Bermaknanya 30 ahli Parlimen BN pecah dua, 50-50. Tapi Tuanku Agong lah yang titah supaya kesemua 30 ahli Parlimen Barisan sokong Anwar Ibrahim. Jadi kenyataan Zahid itu bahaya. Bahaya kerana Raja-Raja Melayu, Sultan ke, Agong ke, tidak dibenar campur tangan di dalam politik ataupun bermain politik kalau mengikut Perlembagaan Malaysia. Bermaknanya Agong telah melanggar perlembagaan, UMNO, Agong telah main politik dan Agong telah menyokong Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan untuk bentuk kerajaan. Perkara ini telah disahkan juga oleh Anwar Ibrahim sendiri pada 22 hari bulan apabila beliau keluar dari Istana Negara dan reporter tanya tentang majoriti yang dia perolehi oleh kerana sekira Muhyiddin mempunyai 115 kerusi parlimen, takkan Anwar juga ada lebih dari itu. Dan Anwar telah menjawab, given time, I will get my majority. Ya, bagi aku masa, aku akan dapat majority. Bermaknanya, apabila Anwar menghadap Agong, 22 hari bulan tersebut, Anwar tidak mempunyai majority, tetapi Muhyiddin yang mempunyai majority. Tapi oleh kerana Agong campur tangan, titah dari Agong, yang kesemua 30 ahli Parlimen Barisan mesti sokong Anwar, maka Anwar mendapat majority itu kemudian. Which means Anwar became Prime Minister first and he got the majority after that. Jadi ini bukan kerajaan perpaduan, sebab kerajaan perpaduan bermakna semua parti politik menyertai kerajaan. Ini kerajaan minoriti. Dan selepas Anwar angkat sumpah sebagai Perdana Menteri, maka after that baru dia memperolehi majoriti. Sebagai Perdana Menteri, senang sikit dia dapat majoriti sebab dia boleh bagi macam-macam lah untuk mendapat sokongan. Yang pelik sampai hari ini mereka tidak boleh selesai lagi kabinet. Sepatutnya hari selepas Perdana Menteri angkat sumpah, dia akan mempersembahkan kabinet untuk perkenaan Agong. Present the cabinet list for Agong's consent, tapi tak boleh buat sebab banyak isu-isu yang belum diselesai. Misalan, berapa orang timbalan Perdana Menteri? 1, 3, 5 atau no timbalan Perdana Menteri? Kalau ada 3 Perdana Menteri misalan, siapa akan diberi? Ataupun kalau ikut convention, ikut kelaziman, kita ada 1 saja timbalan Perdana Menteri, siapa akan diberi jawatan? UMNO kata tanpa 30 ahli Parlimen Barisan, Anwar tak cukup majoriti nak bentuk kerajaan. Jadi supaya Anwar berjaya bentuk kerajaan dengan sokongan 30 ahli Parlimen Barisan, maka timbalan Perdana Menteri wajar diberi kepada UMNO. Dan kenyataan banyak dah keluar dah hari ni dan 2-3 hari sebelum ni, yang kalau ikut hierarki, timbalan Perdana Menteri kena Presiden UMNO. Presiden UMNO bermaknanya Ahmad Zahid Hamidi kena jadi timbalan Perdana Menteri. Tapi DAP dan ramai lagi pemimpin-pemimpin pakatan, termasuk juga rakyat, mereka tak setuju yang kluster mahkamah ataupun Ahmad Zahid Hamidi
diberi jawatan timbalan Perdana Menteri sebab kes jenayah dia, kes rasuah, salah guna kuasa, curi duit dan sebagainya masih berjalan. Walaupun belum didapati bersalah, but the case is ongoing. Dan ada kes baru, LCS ni, yang mungkin oleh kerana Pakatan sudah ambil alih kerajaan, oleh kerana Anwar sekarang jadi Perdana Menteri, mungkin kes LCS tu dia orang akan kuburkan. They will bury the LCS case. Tapi kes LCS ni melibatkan rasuah sebanyak 20 juta Sing dollars. Dan kes ni masih tergantung oleh kerana kekecohan politik, pilihan raya dan sebagainya. Sepatut kes ni sebelum pilihan raya dah jalan. Kalau tidak ada pilihan raya hari itu, maknanya kes ni dah naik. Kemungkinan besar Zaid dah ditangkap dan di-charge hari ini, sebelum ini. But anyhow, there is still outstanding cases terhadap Zaid. Jadi untuk Zaid diangkat jadi timbalan Perdana Menteri tidak sesuai. Tapi ini yang UMNO nak. Presiden mereka, iaitu Zaid, diangkat jadi timbalan Perdana Menteri dan DAP tak setuju. Dan hari ini Rafidah Aziz sudah keluar kenyataan mengatakan orang yang bermasalah, geng kluster mahkamah tak sepatut diberi jawatan kabinet. Maknanya termasuklah timbalan Perdana Menteri, sebab timbalan Perdana Menteri akan pegang jawatan kabinet juga. So Rafidah Aziz ni, dia bercakap ni bagi pihak DAP. Kerana DAP tak bolehlah cakap. Takkan DAP nak cakap geng kluster mahkamah ni jangan bagi jawatan kabinet. Jadi UMNO akan melenting, UMNO akan mengamuk terhadap DAP. Jadi DAP senyap, Rafidah yang tolong cakap bagi pihak DAP. So bermaknanya memang dalam pakatan tu ramai yang tak setuju Zaid Hamidi diambil jadi timbalan Perdana Menteri. So itu satu isu. Satu lagi, satu saja ke atau 3 atau 5 timbalan Perdana Menteri, tu pun belum putus lagi. Sebab Sabah Sarawak, dia orang dah tak mau jadi passenger, mereka nak jadi driver. Jadi untuk sokongan Sabah Sarawak, tanpa sokongan Sabah Sarawak, kerajaan tak boleh dibentuk juga. Maka mereka pun nak jawatan timbalan Perdana Menteri. Is it Sabah Sarawak share satu jawatan atau satu untuk Sabah, satu untuk Sarawak? Dan UMNO nak satu. And of course DAP, sebab mereka yang terbesar dalam pakatan, 40 kerusi, they are the biggest block di dalam pakatan. Takkanlah mereka juga tak dapat satu jawatan timbalan Perdana. Bermaknanya, ringkas cerita, kurang-kurang 5 jawatan Perdana Menteri baru cukup supaya semua orang puas hati. Kalau 3, akan ada orang yang nak jadi timbalan Perdana Menteri tapi tak boleh. Jadi unhappiness will crop up. And this is the dilemma Anwar lah. 1, 3, 5 or none Deputy Prime Minister. Ini Anwar tak boleh solve. Jawatan kabinet juga tak boleh solve. Dan UEC pun dah bangkit semula dah. 2 tahun dulu DAP dah kata kalau Pakatan Harapan tak maknanya recognize, tak mengiktiraf sijil UEC, maka DAP rela keluar kerajaan. DAP is prepared to leave the government. Ini 2 tahun dulu. And kenyataan DAP itu tak bertukar. Cuma DAP tidak membangkitkan isu ni sebab Pakatan Harapan jatuh. Pakatan Harapan was ousted. Jadi oleh kerana Pakatan Harapan bukan lagi kerajaan, DAP senyaplah. Tapi sekarang kerajaan, Pakatan Harapan sudah jadi kerajaan semula. Jadi isu ni tak pernah ditarik balik. Dan beberapa hari baru ni Dong Zong telah bangkitkan isu dia nak kerajaan mengiktiraf, recognize UEC. Ini satu masalah yang susah Anwar nak tu. Ini telan mati mak, ludah mati bapa, or the other way around. So if Anwar ignore isu UEC, orang Cina akan marah. Kalau Anwar setuju mengiktiraf UEC, orang Melayu pula akan marah. So yang mana you nak? Orang Melayu marah ke orang Cina marah? Ini one more dilemma yang menghadapi. Dan yang penting jawatan juga jawatan Menteri Pendidikan. Who is the Education Minister? Sebab peranan
akan dimain oleh Menteri Pendidikan tentang isu ini. So kalau orang Melayu atau orang UMNO jadi Menteri Pendidikan, Education Minister, maka mereka tidak akan sokong isu UEC sebab akan menyebabkan orang Melayu marah. Dan kalau orang Melayu marah, yang rugi ialah UMNO Barisan Nasional. So it's a very difficult situation. Banyak lagi. Misalnya Sabah Sarawak dia nak minyak, royalty minyak dari 5% naik ke 20%. Kalau Anwar tak setuju, sokongan Sabah Sarawak akan merosot. So to please Sabah dan Sarawak, Anwar kena mempertimbangkan royalty minyak 20%. If not, you lose the support of East Malaysia. Now, sekira royalty minyak naik dari 5 ke 20%, ini akan melibatkan satu perjanjian baru yang ditandatangani di antara Petronas dan semua negeri-negeri di Malaysia. Dia perjanjian Petronas ni dengan semua negeri, all states. Termasuk Selangor, Perak, Penang, Johor, dia tak kisahlah. Maknanya ada tidak minyak, tapi perjanjian Petronas melibatkan Petronas dan semua negeri-negeri di Malaysia. Bermaknanya Kelantan dan Terengganu juga akan terima 20%. Bukan Sabah Sarawak saja. Now, sanggup tidak kerajaan ataupun Pakatan Harapan beri 20% minyak royalty minyak kepada Terengganu Kelantan? Tapi kalau dia tak bagi 20% royalty minyak kepada Terengganu dan Kelantan, maka tak boleh beri juga kepada Sabah dan Sarawak. So whatever Sabah Sarawak gets, dari segi 5 ke 10 ke 20% ke, Terengganu Kelantan juga dapat. And this one mungkin Pakatan Harapan tak setuju, because Terengganu Kelantan akan jadi kaya, lebih kaya pada sekarang. And so banyaklah, ini 2-3 isu saja. Banyak lagi perkara yang tak boleh diselesai setakat ni, dan kemungkinan besar tidak akan boleh diselesai masa akan datang. Now this is the dilemma. Sekiranya kalau mengikut kenyataan Zaid Hamidi, kenyataan Anwar Ibrahim, yang mengaku, Ahmad Zaid Hamidi dan Anwar Ibrahim mengaku yang kerajaan dibentuk dengan bantuan agung, iaitu Sri Paduka Baginda titah 30 ahli parlimen barisan untuk menyokong Anwar. Walaupun separuh sokong Muhyiddin, hanya separuh sokong Anwar, tapi akhirnya semua ke-30 sokong Anwar atas titah agung. Bermaknanya kerajaan ini bukan kerajaan Pakatan Harapan ataupun kerajaan boleh dikatakan perpaduan, which is not for sure, oleh kerana kita masih ada pembangkang, tetapi kerajaan Istana Negara. Kerajaan ini dibentuk melalui campur tangan Istana Negara, campur tangan agung. Dan mesyuarat raja-raja telah Conference of Rulers telah bermesyuarat, dan mereka sokong tindakan untuk melantik Anwar jadi Perdana Menteri mengikut perlembagaan. Dan mereka tidak sebut kerajaan perpaduan ataupun kerajaan minoriti. Mereka cuma umum pelantikan Anwar sebagai Perdana Menteri. Bermaknanya lantik dulu Anwar jadi Perdana Menteri walaupun dia tidak mempunyai majoriti, dan selepas jadi Perdana Menteri bagi dia masa untuk dia lobby, untuk dia kempen supaya semua parti-parti lain, bukan saja Barisan, Sabah, Sarawak dan sebagainya, menyokong dia, dan dia akan mendapat majoriti sebelum Parlimen bersidang. So apabila Parlimen bersidang, he will have the majority. And ringkas cerita, agung main politik. This is dangerous. Dan the fact that Anwar dan Zaid dua-dua telah mengaku yang agung di belakang ini, dan dibuat selepas mesyuarat raja-raja, maknanya membuka ruang kepada orang yang mengkritik. Dan Hishamuddin Rais, dia tulis artikel 2 hari dulu. Dia kata, dia mengaku, saya ni Republican, saya ni anti raja-raja Melayu. Dia mengaku.
He has always been a Republican. He has been anti-monarki dari dulu lagi. So, dia tidak berpura-pura, dia tidak sorok bahawasanya dia nak institusi raja, the institution of the monarchy dihapuskan dan mereka dan Malaysia ditukar menjadi Republic of Malaysia. Dia mengaku dia tidak sorok that fact. Dan dia kata dalam artikel dia, walaupun saya ni Republican, walaupun saya ni anti Raja-Raja Melayu, tapi saya sokong tindakan agung untuk mengangkat Anwar menjadi Perdana Menteri. Now, this is an anti Raja-Raja Melayu person talking tau. Ini Hishamuddin Rais yang tidak mahu Raja-Raja Melayu, yang nak Malaysia ditukar menjadi Republik. Dia sokong tindakan agung yang mengangkat Anwar menjadi Perdana Menteri. So, boleh dikatakan musuh Raja-Raja Melayu menyokong tindakan mereka untuk melantik Anwar jadi Perdana Menteri. So, bermaknanya even orang yang tak sokong Raja-Raja Melayu sokong tindakan mereka melantik Anwar jadi Perdana Menteri. So, semua kenyataan ini, pengakuan ini dari orang berkenaan, dan ini bukan orang public yang tak kena-mengena. Ini orang macam Anwar lah, Zaid Hamidi yang terlibat di dalam kekecohan politik. Bila mereka mengaku yang agung dan Raja-Raja Melayu di belakang ini semua. Now, they have to make sure, they have to pray. Raja-Raja Melayu perlu berdoa bahawasanya kerajaan ini tidak gagal. Sekira kerajaan ini gagal, katalah setahun atau 6 bulan ataupun 2 tahun, kerajaan ini jatuh ataupun kerajaan ini gagal menunaikan janji mentadbir negara dan ekonomi bertambah teruk, rakyat Malaysia bertambah susah, rakyat Malaysia lagi menderita banding dengan dulu, Raja-Raja Melayu akan disalahkan. Rakyat akan marah dengan Raja-Raja Melayu. Jadi Raja-Raja Melayu ni kena tentukan yang kerajaan ini berjaya, kerajaan ini tidak gagal, ekonomi tak turun lebih teruk lagi, dan rakyat Malaysia tidak menghadapi sengsara masalah ataupun menderita lebih dari apa yang sedang berlaku sekarang. The royalty, the royal family, the Raja-Raja Melayu, 9 negeri dan agung, 10 kesemuanya kena menentukan this government does not fail. If this government fails, the rakyat going to be angry with the Raja-Raja Melayu. Sebab apabila rakyat susah, bila rakyat menderita, rakyat akan cari dia punya, somebody to blame. They need to blame somebody. Dan oleh kerana kegagalan kerajaan ini menyebabkan rakyat susah, dan kerajaan ini ditubuhkan dengan campur tangan istana, campur tangan Raja-Raja Melayu, maka rakyat akan mengamuk dengan Raja-Raja Melayu. And this is the dangerous situation that they have been put in. Lebih baik hari itu Anwar, Zaid dan ramai lagi lah, lebih baik mereka tidak secara terbuka menyebut yang kerajaan Pakatan Harapan ni dibentuk, ditubuhkan melalui campur tangan Raja-Raja Melayu di dalam urusan politik. Dan sebab itulah hari ini satu laporan polis dibuat terhadap Zaid, dan laporan polis tu menyebutlah semua perkara ini. And the issue is simple. Zaid dan juga Anwar telah meletak Raja-Raja Melayu di dalam satu kedudukan sangat-sangat bahaya, sebab kemungkinan besar, I would say, a very strong possibility, kerajaan akan gagal, dan kerajaan akan gagal dari banyak sudut, bukan saja satu. Perpaduan, kononnya kerajaan perpaduan, tapi perpaduan ini akan pecah,
dan akan berlaku kekecohan di antara parti-parti politik, pemimpin-pemimpin dari berbagai parti politik, dan kemungkinan besar akan berlaku satu lagi langkah Sheraton 2.0, and sambilan itu rakyat akan menderita dan bertambah susah. So that report, police report, basically is to investigate lah kenyataan Zayed yang telah meletak Raja-Raja Melayu di dalam satu situasi yang sangat-sangat bahaya. Assalamualaikum, salam sejahtera.